Simulasi yang kedua ini adalah senario yang kedua, iaitu tentang kehadiran murid dalam PDPR. Kehadiran murid untuk PDPR subjek matematik. Kita memilih subjek matematik kerana subjek ini merupakan subjek yang menjadi killer subjek lah dalam peperiksaan di sekolah kita. Saya percaya killer subjek ini bukan saja di sekolah kita tetapi juga di sekolah lain. Diharapkan penambahbaikan di dalam PDPR matematik nanti juga akan memberi penambahbaikan dalam PDPR subjek yang lain. Assalamualaikum. Macam mana Cikgu Ainul sepanjang PDPR ini? Waalaikumsalam Puan Salwati. Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah, kita sekarang ni dah fasa ketiga PKP dan kelas PDPR kita pun macam tu jugalah kan, dah fasa yang ketiga. Ya betul Puan, kita dah fasa ketiga PDPR. Setelah melalui dua fasa PDPR ni lah Cikgu, ada tak masalah dalam PDPR yang guru-guru matematik hadapi dan keadaannya bagaimana sekarang? Puan, PDPR ni kan kalau kita bandingkan semasa PKP 1.0, saya rasa kali ni saya rasa ada kemajuan dan kejayaan. PKP 3.0 ni memang ada kemajuan dan kejayaan. Alhamdulillah ada kemajuan dan kejayaan pada fasa yang ketiga ni ya. Okey. Bagaimana kejayaan yang cikgu nyatakan tersebut? Okey ya Puan, berbanding fasa PKP yang pertama dulu, cikgu-cikgu masih belum mahir lagi dalam PDPR. Terutamanya pelaksanaan dalam Google Classroom dan Google Meet. Maksud Cikgu Ainul, ada kejayaan PDPR dalam subjek matematik pada fasa 3.0 ni ya. Bagaimanakah bentuk kejayaan yang Cikgu Ainul maksudkan? Okey, jika dilihat dari data kehadiran murid dalam PDPR fasa PKP 1.0 dan 2.0, saya rasa yang saya confirmkan dulu jumlah kehadiran mereka tidak mencapai 60% pun. Tapi pada fasa PKP 3.0 ni, kehadiran murid pada kelas-kelas tertentu ada yang mencapai sampai 100%. Jika begitu, berdasarkan kehadiran 60%, berapakah skala 1 hingga 10 tahap keinginan cikgu untuk mengambil tindakan agar setiap kelas dapat mencapai sekurang-kurangnya 90% kehadiran? Okey, berdasarkan pemantauan saya daripada data kehadiran PDPR dalam kelas matematik yang dilaksanakan oleh guru-guru pada fasa 3.0 ni, saya letakkan pada skala 6 daripada 10. Cikgu letakkan pada skala 6 daripada 10. Apa sebenarnya yang berlaku? Okey, daripada hasil pemantauan dan pemerhatian saya semasa PDPR, murid lebih ramai hadir waktu kelas tutorial secara jimit. Namun sewaktu kelas GC, saya dapati daripada assignment yang diberikan hanya sebahagian kecil saja yang turn in. Dan hantar semula tugasan untuk disemak, hanya sebahagian kecil sahaja. Okey. Pada pandangan cikgu, mengapakah keadaan ini berlaku hanya sebahagian kecil saja yang turn in untuk menghantar tugasan? Okey, daripada maklumat guru-guru yang saya sendiri, murid-murid ini tidak menghantar tugasan berdasarkan beberapa faktor. Antaranya ialah murid tu tak tahu pun macam mana nak menghantar tugasan melalui GC. Okey, mereka juga saya rasa tidak mendapat apa-apa bantuan pun daripada ibu bapa untuk menghantar semula tugasan kerana mungkin saya rasa ibu bapa mereka pun tak ada kemahiran macam mana nak menghantarkan tugasan dalam GC tu. Selain itu, ada murid yang memang langsung tak dapat sokongan ibu bapa. Okey, malah terdapat juga murid tega. Tega ni maksudnya murid tu tak hadir langsung kelas, sama ada GC ke ataupun GMAT langsung, mereka tidak hadir. Murid tidak mendapat sokongan ibu bapa, kata cikgu. Maksud cikgu, mengapa ada dalam kalangan murid tidak mendapat sokongan ibu bapa dan gagal ikuti kelas PDPR ini? Kalau kita lihat sekolah kita ini antara sekolah yang terbaik lah, sekolah kluster.
Betul Puan Sal, berdasarkan data yang diperolehi daripada guru-guru kelas dan data EPDM murid yang tidak hadir tega adalah dalam kalangan murid kita dia dari keluarga yang sosioekonomi mereka agak rendah. Okey, sewaktu kelas bersemuka juga murid-murid ni selalunya sentiasa tak hadir ke sekolah. Di samping mereka juga tak ada peranti kerana mungkin mereka berkongsi gadget dengan ibu bapa dan juga ada kekangan berkaitan data internet. Bahkan ibu bapa murid-murid juga tiada kemahiran dalam penggunaan gadget untuk PDPR. Ini juga merupakan halangan sebahagian murid-murid dalam PDPR. Dan saya rasa sikap murid juga menyebabkan mereka tak ikuti PDPR ni. Oh begitu, okey. Saya percaya sebagai ketua panitia matematik, Cikgu Ainun pasti ada matlamat yang ingin dicapai. Apakah hasil jangka panjang yang ingin Cikgu capai dalam PDPR matematik ini? Okey, betul tu Puan Sal. Sebagai ketua panitia, saya bertanggungjawab untuk kemenjadian murid dalam subjek matematik ni. Okey. Dan saya dan guru-guru panitia juga telah mensasarkan pencapaian sekurang-kurangnya murid kita ni dapat TP4 dalam PBD. Kerana dalam PSO sekolah kita memang kita target KPI kita pada tahap TP4. Maksudnya cikgu ini merupakan halangan lah kan? Halangan kepada pencapaian kan? Okey. Ya, betul. Apa tindakan yang akan cikgu buat? Apa yang cikgu buat untuk memastikan murid-murid dalam kategori ini tidak terpicit daripada mengikuti PDPR? Dan saya sebenarnya sangat suka dengan semangat yang ada pada cikgu untuk merealisasikan pencapaian PSO. Okey, bagi mengatasi halangan ini, saya rasa sokongan PIBG sebagai pemegang taruh dalaman amat diharapkan kerana sumber keuangan PIBG SKTM2 saya nampak memang agak baik dan diharapkan dapat membantu memberi contohnya sumbangan gadget kepada murid yang mana mereka itu berkongsi gadget dengan ibu bapa mereka semasa untuk mengikuti PDPR. Selain tu, kita juga boleh meminta sokongan sosial daripada KSIB. Bagus idea cikgu tu. Okey, cikgu juga kata tadi ada juga murid tidak hadir kerana sikap negatif mereka. Apa lagi yang akan cikgu buat untuk bantu murid yang dari segi sikap ini untuk hadir kelas PDPR? Okey, murid yang tidak ikuti kerana sikap ni antaranya adalah motivasi dalaman dan saya rasa motivasi luaran. Okey. Okey, motivasi dalaman dan luaran. Ya betul Puan Sal. Ya betul Puan Sal. Ya betul. Murid-murid ni kan, murid-murid yang tega ni perlu dimotivasi supaya ikuti kelas dengan bantuan guru pembimbing ataupun guru kaunseling dan juga guru mata pelajaran akan hubungi mereka secara personal dan menjanjikan reward. Itu yang saya rasa lagi menjanjikan mereka ni untuk terus berjaya kita motivasi. Okey, agar mereka ni ikuti kelas. Manakala mereka ni tiada motivasi juga daripada ibu bapa kerana ibu bapa mereka ni dalam sosioekonomi yang rendah masih lagi pada tahap keuangan mereka hanya sekadar untuk memenuhi keperluan asas hidup sahaja. Itu sahaja kemampuan mereka. Okey kan cikgu dah lihat daripada hierarki piramid keperluan hidup lah, kita tengok pada sosioekonomi tahap rendah kan, dan cikgu kata tadi memberikan reward kepada kumpulan ini yang tidak hadir teguran ni untuk memberikan motivasi kepada mereka. Reward yang bagaimanakah yang cikgu maksudkan? Okey, melalui PIBG dan sokongan KSIB, reward ni boleh diberi mungkin dalam bentuk sedekah data bagi keluarga yang tahap ekonomi mereka tu seperti yang dikatakan masih memenuhi hanya keperluan hidup mereka sahaja. So semoga dengan cara ni mereka lepas ni dapat ikuti kelas PDPR dengan baik. Okey, bagus sedekah data tu saya tertarik dengan cadangan cikgu. Bagaimana pula cara cikgu nak mengatasi murid-murid yang tidak turn in atau tidak melaksanakan tugasan yang diberi di dalam GC?
Okey, bagi murid yang tidak melaksanakan tugasan walaupun ada kemudahan, okey, insya-Allah saya dan guru-guru akan hubungi ibu bapa mereka secara personal untuk memaklumkan secara tersebut kerana sebahagian murid ini mereka di rumah bersendirian tanpa pemantauan ibu bapa, terutamanya bagi ibu bapa mereka yang bekerja. Oh, tahniah atas usaha cikgu dan guru-guru. Dan saya juga ingin tahu, apakah kesannya selepas cikgu dan guru-guru hubungi ibu bapa murid-murid ini? Keputusannya bagaimana? Adakah berlaku peningkatan kehadiran murid dan juga peningkatan murid dalam tugasan? Setakat ni Alhamdulillah. Selepas kami menghubungi ibu bapa secara personal, respon daripada ibu bapa tu memang amat memuaskan dan mereka memang memberikan kerjasama. Ada peningkatan dalam kelas GC dan GMAT. Selain itu saya sentiasa mengingatkan guru-guru agar memaklumkan dalam grup WhatsApp juga setiap tugasan yang dimasukkan ke dalam GC. Dan sentiasa ingatkan ibu bapa supaya memastikan anak-anak mereka ikuti GMAT mengikut jadual yang ditetapkan. Guru-guru juga memberi semangat kepada ibu bapa dalam grup WhatsApp kerana grup WhatsApp tadi supaya mereka dapat memastikan anak-anak mereka tu dapat mengikuti sepenuhnya kelas PDPR. Okay, maknanya cikgu menyediakan, cikgu menggunakan medium WhatsApp itu sebagai memotivasikan ibu bapa dan juga anak-anak ya. Okey, bagus langkah yang cikgu dan guru-guru lain jalankan. Dan saya juga ingin melihat selain halangan sikap, saya juga ingin tahu ada ibu bapa tiada kemahiran dalam membantu murid-murid untuk menghantar semula tugasan. Kita pun sebelum ini, mula-mula kita bukan setakat ibu bapa, kita sebagai guru pun menghadapi kekangan ini, betul? Okey, jadi apakah langkah yang cikgu ambil untuk membantu ibu bapa yang tiada kemahiran ini? Bagi mengatasi masalah ini, saya telah minta bantuan daripada rakan guru ICT untuk membantu mereka buat video bagaimana menghantar semula tugasan melalui GC. Di samping ibu bapa yang tidak mahir juga boleh hubungi guru ICT tersebut untuk mendapat bimbingan menggunakan Google Classroom. Okey, bagus kerja buat cikgu ini untuk membantu ibu bapa. Dan adakah cara ini mengubah situasi? Alhamdulillah setakat ni. Cara ni saya rasa telah berjaya bantu murid-murid kita hantar tugasan melalui GC. Okey, bagus. Dan saya juga mendapat maklumat ada dalam kalangan murid kita ini mengalami kekangan liputan internet kerana tinggal di kawasan kampung Kemusahlah kebanyakannya kerana di bahagian ini agak pedalaman kawasan ini. Bagaimana cikgu atasi masalah ini untuk murid-murid kekal mengikuti PDPR? Ya betul, memang masalah ini memang realiti memang berlaku. Ada kalangan murid kita memang menghadapi kekangan liputan internet. Bagi membantu murid ini, mereka dibekalkan dengan modul yang telah disediakan oleh guru-guru dalam setiap aliran. Modul ini disebabkan PKP kita hari itu macam dalam keadaan agak mengejut. Jadi modul itu diletakkan di dalam kotak di pondok guard dan ibu bapa datang ambil. Okey, dan bagus cikgu mengambil langkah alternatif yang lain. Bagaimana pula cikgu memastikan murid-murid yang menggunakan modul ini melakukan tugasan? Murid-murid memberi maklum balas melalui WhatsApp dan mereka juga menghantar gambar secara personal kepada guru. Alhamdulillah. Dalam capai hasrat dan matlamat cikgu inilah agar murid-murid dapat ikuti PDPR, bila cikgu akan membuat kajian semula tentang perkembangan? Adakah pemantauan secara harian, mingguan atau bulanan? InsyaAllah saya buat kajian secara harian berdasarkan jadual kelas bagi setiap aliran. Guru-guru perlu mengisi data kehadiran PDPR secara Google Form setiap hari untuk pemantauan kehadiran supaya murid yang tidak ikuti kelas PDPR tu dapat kita bantu dengan segera. Okey, bagus. Bagaimana pula cikgu tahu bahawa masalah atau isu murid yang tidak hadir ini sudah pun diselesaikan?
Okey, selain saya dan guru-guru dapat melihat penglibatan secara turn-in dalam GC dan mereka menghantar tugasan, kami juga mendapat respon yang baik daripada ibu bapa melalui grup WhatsApp kelas dalam aliran masing-masing lah. Bagus, Alhamdulillah. Berdasarkan tindakan guru-guru menghubungi ibu bapa secara personal, apakah kelebihan dan kelemahan jika jika pilihan ini diambil oleh semua ketua panitia? Okey, saya rasa, saya yakin cara ni dapat dapat menggalakkan lebih ramai murid 3 tu ikuti PDPR. Selain itu, kita juga dapat bantu murid kita yang tertinggal kemahiran dalam setiap mata pelajaran tu. Betul. Kita dapat bantu mereka, insya-Allah. Ya, insyaAllah. Okey, dan apakah faktor sebenarnya, faktor yang cikgu ambil untuk mempertimbangkan pilihan ini? Pilihan menghubungi ibu bapa, menyediakan kemudahan untuk PDPR kepada murid yang bermasalah ini. Okey, saya ambil pilihan ni sebab kita ada sokongan daripada PIBG. Kita juga dapat sokongan daripada kumpulan sarana ibu bapa dan sokongan ibu bapa juga dalam grup WhatsApp kelas. Okey, bagus. Apakah langkah yang cikgu ambil untuk mengkaji semula perkembangan seterusnya? InsyaAllah saya akan mengkaji perkembangan berdasarkan data kehadiran harian dan tugasan murid yang dihantar melalui guru-guru dan pengisian PBD oleh guru-guru. Okey, bagus. Okey. Maksudnya pengisian PBD, pemantauan PBD juga dibuat, cikgu buat juga ya. Okay, selain masalah kehadiran murid dalam PDPR, adakah cikgu-cikgu ini menghadapi masalah kekangan daripada guru-guru subjek? Setakat ni kekangan daripada guru-guru hanya pada peringkat awal PDPR, iaitu semasa PKP 1.0. Mungkin kerana guru-guru ni masih belum mahir dalam penggunaan GC dan GMAT. Itu yang saya rasa. Okey. Bagaimana cikgu selesaikan atau atasi masalah kekangan guru-guru ini? Alhamdulillah, setakat ni kita dapat bantuan daripada unit ICT guru-guru. Daripada unit ICT, guru-guru telah mendapat latihan daripada mereka secara kumpulan kecil supaya dapat menguasai kemahiran melaksanakan PDPR secara GC dan GMAT. Tahniah, ini merupakan satu usaha yang baik, cikgu. Okay, bagaimanakah pula cikgu sebagai ketua panitia memastikan guru-guru daripada panitia cikgu melaksanakan PDPR? Selaku ketua panitia, saya sentiasa memastikan guru-guru matematik ni bekerja sebagai satu pasukan dan kami menggunakan platform Telegram untuk berkongsi maklumat. Masalah dan bahan-bahan semua kami kongsi di situ. Selain itu juga, bagi memastikan PDPR ni dapat menarik minat murid dan berjalan lancar bagi setiap aliran, okey. Setiap aliran tu perlu menyediakan bahan secara kumpulan melalui penyediaan PowerPoint untuk setiap kemahiran bagi memastikan matlamat penglibatan 100% murid dalam PDPR. Tahniah cikgu, daripada penerangan cikgu tadi untuk membangunkan matematik di peringkat sekolah kita, cikgu bukan sahaja dapat membantu murid-murid, tetapi cikgu juga telah berjaya membangunkan kualiti guru-guru. Okey, selain itu bagaimana cikgu sendiri, saya lihat sentiasa bermotivasi dan bagaimana pula cikgu memotivasikan rakan-rakan cikgu yang lain? Saya bermotivasi, saya rasa kerana saya sentiasa tanam dalam diri saya, okey, kerja adalah satu amanah dan ibadah. Di samping itu juga iklim sekolah kita serta budaya kerja berpasukan yang wujud di sekolah kita, sokongan dan bimbingan daripada pentadbir dan PIBG selain ibu bapa turut menjadi motivasi kepada saya sebenarnya. Dan juga motivasi kepada rakan-rakan yang lain. Saya rasa pada semua warga SKTM2. Yang paling penting, perlu sentiasa ada keseronokan dalam bekerja kerana minat bidang ni juga saya dari kecil suka rasa menjadi pendidik. Tahniah sekali lagi cikgu. Cikgu bukan saja berusaha untuk meningkatkan kehadiran murid, tapi saya lihat cikgu juga berjaya untuk membangunkan rakan-rakan
di samping memberi kesedaran kepada ibu bapa dan juga membantu murid-murid untuk turut serta dalam PDPR. Dan terima kasih juga saya mengucapkan atas sumbangan cikgu selama ini kepada pihak sekolah terutamanya, dan saya berdoa dan saya mengharapkan cikgu terus bersemangat dalam meningkatkan prestasi matematik di sekolah kita. Bilakah saya boleh dapat tahu cikgu dah capai ratus kehadiran murid dalam PDPR ini? Okey, sama-sama Puan Sal. Terima kasih juga saya ucapkan atas kepercayaan cikgu kepada saya. Okey, selaku ketua panitia, dan saya sentiasa menyokong aktiviti panitia matematik ni. Saya akan segera maklumkan kepada cikgu selepas saya membuat analisis kehadiran murid setiap aliran. Terima kasih sekali lagi cikgu. Okey, sama-sama. Okey, jaga diri. Kita jumpa lagi. Semoga kita dapat bersemuka di sekolahan nanti apabila sekolah dibuka. Assalamualaikum Cikgu Ainun. Jaga diri. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi.